السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung juga kuliah kita ni, walaupun hari ni hujan lebat di banyak kawasan di Perlis ni, dan kita doa mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sejahtera. Dan kita juga ada kawasan di Perlis ni yang di dalam tempoh Temko, ataupun kita di dalam kawalan disebabkan beberapa isu Covid, dan kita telah tutup masjid, 12 masjid, dan besok juga kita sambung menutupnya. Dan orang luar daripada Perlis ni, mereka sangka macam satu Perlis ni dah kena Covid. Sebenarnya yang kena tu ialah kawasan berkenaan sahaja. Angka yang sebenarnya, yang asalnya itu 2, cuma kemudian terkena kepada keluarganya. Kemudian kita ada isu di mana ada orang yang keluar daripada kawasan itu, dia mari ke Kangar kita ni. Semalam di Dewan Undangan Negeri kita ada YB yang sebut bahawasanya 2 orang tu bukan orang Perlis, dia orang Sanglang yang bukan bahagian Perlis, negeri jiran kita. Jadi cuma dia main masuk ke Perlis, dan katanya yang hari ini juga kesnya juga bukan orang Perlis, tapi itu laporan lah. Apapun yang penting kita nak sebut ialah sama ada orang Perlis ke bukan orang Perlis ke, seseorang wajib untuk mematuhi kawalan ini. Ia bukan saja kewajipan di segi kenegaraan, tanggungjawab rakyat mematuhi pemerintah, ia adalah kewajipan dari segi agama bagi memastikan bahawasanya kita tidak memberikan mudarat kepada orang lain. Bukan soal denda 1,000 tu, tapi ia adalah dosa. Kalau kena satu orang lain tu sakit, dosa kita, berdosa kita, kerana kita telah menyebabkan orang lain sakit, sedangkan telah ada arahan kepada kita supaya kita jangan keluar daripada kawasan kita yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan sebab itu kena berpesan kepada sahabat-sahabat kita. Saya dah sebut banyak kali, benda yang tak bahaya pun tak bahaya. Bawang putih, as-sum, bawang putih bukan bahaya. Bawang putih ni pun ada khasiatnya. Tapi oleh kerana pada zaman dulu makan bawang putih ni mungkin tak macam kita lah. Kita hari ni ada boleh makan bawang putih ni buat kapsul lah apa, dia makan dia tak jadi, dia tak bau lah. Dahulu bila dia makan bawang putih, bau bawang putih tu. Nabi kata, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabna fil masjid. Nah, sebagian riwayat fala yaqrabna fi masjidina. Siapa yang makan daripada pokok ni, jangan mai masjid kami, jangan mendekati kami di masjid. Sebab bau dia, takut orang lain tak selesa. Kalau bau yang takut orang lain tak selesa, tak boleh mai masjid. Macam mana dengan penyakit yang boleh menyebabkan orang lain bahaya? Kita pergi ke tempat awam,
ia adalah salah di sisi agama. Mudah-mudahan kita elakkan. Siapa yang rasa dia demam, dia apa, dia jangan keluar daripada tempatnya. Kita sambung hadis kita. An Abi Qatadah radhiyallahu an fil hadits at-tawil fi nawmihim 'an as-salati thumma adhana Bilal fa shalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama kana yasna'u kulla yawmin, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim daripada Abi Qatadah radhiyallahu an. Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang daripada suku Khazraj, daripada suku Khazraj. Abu Qatadah terlibat dengan semua peperangan selepas daripada peperangan Badar. Peperangan dia semua terlibat, dan dia terlibat juga di dalam pembukaan Parsi, dan dia bersama dengan tentera Ali bin Abi Talib semasa berlaku krisis Ali, Muawiyah, Ali. Abu Qatadah di pihak Ali. Dia mati di Madinah pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Panjang lagi ceritanya, tapi kita bukan, itu kita dah sebut tentang Abu Qatadah. Abu Qatadah, dia kata fil hadis tawil, di dalam satu hadis yang panjang. Jadi maksudnya hadis ni panjang. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dia hanya petik pendek saja daripada hadis tu, kerana dia nak ambil tempat atau mautin syahid ataupun tempat yang menjadi bukti kepada apa yang dia nak kata tu. So dia skip hak panjang tu, dia ambil perkataan yang ada kaitan dengan bab azan yang dia nak sebut. Jadi hadis ni jangan fikir macam tu. Dia kata hadis ni panjang. Hadis yang panjang itu iaitu Nabi SAW di dalam satu perjalanan, sehingga perjalanan itu sehingga di tengah malam, kata Abu Qatadah, fana'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famala an rahilatihi fa'ataituhu fada'amtuh. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan sampai Nabi mengantuk. Naik kenderaan sampai sengit Nabi mengantuk. Fa'ataituhu fada'amtuhu, kata dia, min ghairi an uqidhahu. Aku mendatangi Nabi SAW, aku pegang Nabi tanpa nak bagi Nabi jagalah supaya Nabi tak, kan bila naik unta dia condong badan dia kerana mengantuk. Kemudian dia apa, letakkan Nabi SAW hatta tadal, sehingga Nabi SAW lurus ala rahilati, duduk elok di atas kenderaannya, sehingga Nabi berjalan. Berlaku lagi sampai 2 kali, sehingga akhirnya Nabi SAW berhenti. Nabi berhenti untuk berehat. Bila Nabi SAW berhenti untuk rehat, ni kita, yang ni Nabi dalam perjalanan panjang, bila berhenti untuk rehat, malam ni ada orang jaga malam pasal tak ada pasal. Ni Nabi bukan suruh, Nabi kita baca dalam hadis-hadis yang lepas, Nabi SAW tak galakkan kita duduk bersembang tak pasal lepas Isya ni yang tak ada faedah. Walaupun ada riwayat Abu Bakar dan Umar yang bercakap daripada itu jika sekiranya ada sebab. Tapi kalau duk pergi buang masa sampai akhirnya subuh pun tak boleh nak bangun. Sebab apa? Sebab duk bersembang sampai pukul berapa pagi. Ini tak ada pasal lah, tak wajar lah. Nabi SAW dalam hadis ni sampai Nabi tu letih. Bila Nabi SAW letih, Nabi berhenti. Fawada'a ra'sah, Nabi letak kepala dia, Nabi tidur dalam perjalanan. Tuan-tuan mungkin sebahagian ada pengalaman, sebahagian tak ada pengalaman.
Padang pasir ni tuan-tuan, bersih pasir dia. Kalau kena kau, cantik pasir dia. Gebu, bersih. Mungkin tuan-tuan kalau ada, bila-bila tuan-tuan boleh pergilah. Mungkin hak negeri-negeri hak jauh payahlah. Di Dubai, di Qatar, dia pergilah. Orang Malaysia pun, saya beberapa kali juga pergi mereka, bawa kenderaan pacuan 4 roda tu pergi ke tengah padang pasir. Dia buang angin tayar tu sikit, bagi boleh kembang, pergi di tengah padang pasir, cari kawasan-kawasan yang cantik, pasirnya halus. Jadi kalau orang berhenti dengan padang pasir tu, duduk tak kepala tidur, tak pelik lah. Kita ni tak kepala kena hujan lah, lecah lah, lopak lah. Adalah kelebihan kita, sejuk, air banyak. Mereka panas lah, tapi malam ataupun kena musim yang sejuk, cantik padang pasir mereka. Nabi SAW tak kepala. Kata Nabi, ihfadhu alaina salatana, jaga-jaga dengan salat kita. Lepas tu, bila Nabi tidur, Nabi tertidur sehingga terbit matahari dengan sahabat-sahabat yang ikut serta. Sebab tu kita ada dua sebab manusia tak bangun subuh. Satu, tak bangun subuh kerana memang keletihan tubuh manusia ni memang letih, kerana bekerja terlalu kuat pada waktu malam, dan kerja yang menjadi tanggungjawab dia untuk melakukan kerja itu. Satu lagi, kerja tak ada pasal, saja bagi tidur lewat sampai tak boleh bangun subuh. Bahagian kedua ni salah. Sekali yang ni kita sembang sikit. Kata Abu Qatadah, fakana awwala man istayqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling awal bangun Nabi. Hak lain duduk tidur. Tu pun wasyamsu fi dhahri, matahari dah naik dah. Faqumna fazi'in, kami bangun dalam keadaan terkejut. Summa qal irkabu, Nabi kata semua naik kenderaan. Artinya Nabi bangun tu, Nabi waktu dah habis dah. Waktu dah habis dah. Tapi Nabi kata irkabu farakibna, naik kenderaan, kami pun naik. Fasirna hatta irtafa'ati syamsu, kami pun naik kenderaan dan kami berjalan hatta irtafa'a syamsu, sehinggalah matahari makin naik. Itu maksud hadis panjang tu. Cuma saya nak sebut hadis ni memberikan satu makna bahawasanya kalau kita bangun lewat, waktu dah keluar, kemudian kita bangun kita bersiap, pergi mandi dulu, kerana waktu mau tak mau dia dah keluar, tidak mengapa. Sebab Nabi tak terus sembahyang, Nabi bergerak. Nabi tak kata kita bangun sekarang kita salat, tak. Nabi naik kenderaan, Nabi bergerak ke tempat lain. Tapi kalau kita bangun, waktu tinggal lagi 20 minit, kita duduk pergi mandi dulu, duduk belek handphone lah kali keluar waktu. Hak tu kita berdosa. Kita sengaja bagi keluar waktu. Yang ni memang waktu keluar, bukan mereka sengaja. Jadi ruang untuk mereka solat itu dah terkeluar waktu asal, ada selepas daripada itu. Kemudian Nabi turun, fanazal, Nabi turun dia kata, kemudian Nabi berwudu, Nabi ambil wudu, kemudian Nabi solat. Cuma yang dia nak bawa hadis kepada kita ni apa dia? Dia kata thumma adzana bilalu fa shalla an-nabiyyu kama kana yasna'u kull yawm. Kemudian Bilal azan dan Nabi salat macam mana yang dibuat setiap hari. Maksudnya kalau kita dah terkeluar waktu, masih lagi sunnah untuk kita
azan. Tapi janganlah pergi azan di masjid. Orang heran dah azan, habis azan sekali lagi siapa? Sehingga sebahagian fuqaha menyebut bahawasanya dia azan yang mana tak menjadi, tak tashwih, tak menyebabkan orang lain jadi keliru. Kalau dia nak azan, kalau tak dia boleh iqamah. Maksudnya kalau kita bangun-bangun tengok-tengok pukul 10 pagi, kalau ditakdirkan hal itu berlaku kepada kita, sunat tak kita iqamah? Masih sunat berdasarkan hadis yang kita baca daripada hadis Abu Qatadah ini, apa yang dilakukan oleh Bilal dengan perintah Nabi SAW. Itu hadis Abu Qatadah. Yang ni Nabi SAW solat. Cuma saya nak sebut yang tadi, kita dalam khutbah ni, dalam khutbah berapa kali lah kita duk peringat tentang hadis Bilal, hadis Abu Hurairah berhubung dengan orang yang tidur sampai tak bangkit subuh. Dan ini ada, bukan cerita lawak-lawak lah. Ada orang tak bangun subuh. Kadang-kadang di sudut lain tu nampak macam okey, subuh sampai keluar waktu, jadi tabiat dia tak bangun subuh. Dan dia duk biasa dah semayang subuh ni pukul 7.30, 8.30, pukul 8, dan dia tak merasa itu bersalah di sisi Allah. Sedangkan keadaan dia tidak seperti Nabi. Kes Nabi tadi, kes bertugas sehingga penat malam. Dia kadang-kadang tak ada apa saja, malam duduk tengok satu filem ke satu filem, tak boleh bangun. Ataupun duduk bersembang, tak boleh bangun. Dan ini ada kesan di dalam jiwa seseorang. Sebab tu sebahagian orang jiwa dia kacau. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW kata, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam. Yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nam. Syaitan ikat, akad ni min syarrin naffathati fil uqad, kita kata uqad, simpul. Syaitan dia simpul fi qafiyati ra'si ahadikum. Qafiyah ni di ujung kepala. Sebab tu orang yang mengaji bahasa Arab, kita ada bab ya, hak potongan akhir tu kita panggil qawafi, qafiyah. Di sini syaitan dia simpul. Idza huwa nam, bila syaitan simpul semasa dia tidur. Apa syaitan buat? Berapa dia buat? Nabi SAW kata salasa uqad, 3 simpulan syaitan buat. 3 simpulan. Dalam 3 simpulan tu, yadribu kulla uqdatin alaika laylun tawilun. Dia ikat 3 tu pada malam yang panjang. Kemudian farqut, kita pun tidur. Fa in istayqadha dzakarallah, kalau dia jaga dan dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, in halat uqdatun, jika dia jaga, Allahu akbar,
misalnya, itu pun dia sebut Alhamdulillah, apa saja Allah sebut. Dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, terbuka satu ikatan. Fa in tawaddaa in halat uqdah, jika dia berwuduk terbuka lagi satu ikatan. Fa in shalla in halat uqdatun, jika dia solat maka terbuka lagi satu. Artinya kalau dia bangkit solat tu terbuka semualah, dengan bismillah dia, dengan wuduk dia, dengan solat. Nabi kata fa asbaha nashitan tayyiban nafs, wa illa fa asbaha khabithan nafs kaslan, maka dengan itu dia akan jadi nashitan tayyibun nafs, cergas, jiwanya bagus. Jika tak, dia akan menjadi buruk jiwanya dan malas. Sebab tu orang tengok, kita tengok hak malas ni tak bangkit lah dia. Orang minum ketum bangkit dah subuh. Tak tahu, cuma nak buat kajian. Sekali peminum ketum buat bentahan pula. Kami adalah orang-orang yang bangkit subuh. Tiga ikatan ini nak menggambarkan bagaimana keadaan bila kita tidur. Sebab itu ubat bagi keserabutan jiwa orang ni, serabut. Kadang-kadang dia pergi tanya pendapat orang tu, pergi tanya pendapat ustaz tu, mai jumpa syekh ke, mufti ke apa ke, dia tak boleh selesai. Keserabutan ini, khabisun nafs, kotok jiwa ni, dia ada dalam diri kita. Kalau tengok kepada hadis Abu Hurairah ni, ubat dia bangun malam, solat. Sekurang-kurangnya solat subuh lah, tapi kalau dia solat malam, inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Mayang malam tu lebih ingat, lebih tumpu, perkataan sebut lebih masuk dalam kepala kita, dalam ingatan kita. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Hatta Nabi, Tuhan kata, engkau siang sibuk. Kita siang sibuk nak buat kerja, solat, ingat tu, ingat ni. Malam bangun pukul 4, pukul 5, kalau lebih awal lagi baguslah. Ambil wudu, solat. Sesiapa yang melazimi hal ini, melazimi qiyamul lail, dia akan mengetahui makna apa yang dikatakan kebahagiaan jiwa. Jika tidak, sebahagian orang tu masuk ke dalam dia keserabutan yang dia pun tak tahu pasal apa dia serabut. Jangan main, ada orang dia tahu pasal apa dia serabut satu hal. Macam selalu saya sebut, kadang-kadang masalah tu tidak begitu besar, tapi bila dicampakkan dalam fikiran kita, dia jadi serabut besar, macam tak boleh nak keluar daripadanya. Ubatnya apa? Salat malam. Kalau boleh kita jangan tinggal solat malam ni, yang terbaiklah bagi kita. Terutama kita-kita yang telah berusia banyak. Bukan kata orang muda tak perlu. Memang sunat solat malam ni sunat. Di kalangan para ulama ada yang mewajibkannya. Ya, tidak kuat qaul itu. Quran, baca Quran, sentiasa Tuhan suruh. Ada waktu malam, bangun tahajud. Sebab itu
merongkai. Kadang-kadang kita tengok orang tu hebat, nampak cakap pandai apa semua, jiwa dia serabut. Tengok dia menyanyi pandai, tengok dia menari macam gembira, tengok dia gelak ketawa macam dia bahagia, tengok kereta dia macam dia cukup senang, tengok rumah dia macam dia bahagia. Jiwa dia serabut. Ada orang simple ya, tak serabut. Sebab sentiasa berhubung dengan Allah. Waktu yang Allah suka. Sebab itu bangun qiyamul lail. Kadang-kadang anak-anak kita kan duk tanya masalah apa, mai jumpa mak ayah dia. Mak pun tak tahulah nak bagi nasihat macam mana masalah hang ni. Kita tak tahu. Bagi tahu dia bangun malam, solat, doa. Allah selesaikan masalah. Allah boleh buat apa yang kita anggap mustahil. Ini ubat. Pergi pakar motivasi, kita tengok dia cakap punya pandai cerita macam ni dengan suara tinggi, rendah, suara berdengung, suara sengau, tapi belum tentu dia tak ada masalah. Semua manusia ada masalah. Ubatnya qiyamul lail, qiyamul lail. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tu. Pada waktu malam sujud pada Allah, tasbih untuk Allah. Dan saya bukan nak sebut itu saja, saya nak sebut sembahyang subuh. Ini bukan untuk orang sinilah, ada ni semua hari solat subuh. Kadang-kadang bukan dia tak solat subuh, tapi dia solat subuh lepas waktu. Ni pesan ramai orang, hal lain dia bagus, subuh dia, besok dia kena nak selesaikan jawapan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Kathir bila dia tafsirkan firman Allah, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Dirikan salat daripada duluki syams kepada waktu malam dan pada Qur'anul Fajr. Qur'anul Fajr, kata dia, Qur'anul Fajr ialah Quran pada fajar itu ialah solat subuh. Kata Abu Hurairah, di riwayat Nabi SAW kata, tajtami'u malaikatul laili wan nahar, tajtami'u malaikatul laili wa malaikatun nahar fi salatis subh. Malaikat malam dan malaikat siang berhimpun pada waktu sembahyang subuh. Nabi kemudian dia kata, kalau kamu mau baca wa Qur'anul fajr, inna Qur'anul fajri kana mashhuda, sesungguhnya Quran pada waktu fajar itu disaksikan. Itu Quran pada waktu subuh. Bangkit pagi-pagi, tak dan buat apa lagi, tak dan duk tengok benda, dengar benda-benda hak tak elok lagi, ambil wudu, kemudian kita salat, kemudian kita pergi ke masjid dengan imam baca Quran. Yang terbaik, kita sendiri bangun baca Quran dah. Malam-malam start bangun, ambil wudu, berdiri, salat, baca Quran. Bagi yang ingat banyak, dia berdiri, dia baca surah-surah yang dia hafal. Kalau boleh banyak-banyak dia baca, banyak helaian. Kalau yang bagi dah tak ingat tu, bukanlah saya kata sunnah buat begitu, tapi seperti oleh kerana ada qaul di kalangan para ulama, seperti yang dibuat oleh Zakwan Maula Aisyah radhiyallahu anha, di mana mungkin dia boleh letak Al-Quran di hadapan dia, bagi surah-surah yang dia tak ingat nak baca, mungkin sampai 150 ayat, mungkin dia dah tak ingat malam-malam, dia mungkin boleh tengok di Quran. Tapi solat malam tak ada hafal lah, kata hafal pun sikit dah, yang diingat pun wadduha kata. Tak apalah, solat wadduha, baca wadduha, dah tak ingat lagi, dah tak solat. Habis apa boleh buat? Solat, sujud, minta ke Allah dalam sujud, minta banyak-banyak.
Aqrabu ma yakunu 'abd min rabbih, waktu yang dekat hamba dengan Tuhan dia, sujud. Sujud, minta ke Allah. Minta semua masalah dia. Adu semua masalah dia. Adu semua keserabutan dia. Kalau 2 rakaat dia solat, ada 4 kali dia sujud. Bukan syarat mesti doa masa sujud yang akhir. Nabi kata dalam sujud dia. Mungkin pada sujud yang pertama, satu hajat dia. Allah ni suka kita rendah diri dengan dia. Kita merintih pada dia. Jangan, ya Allah bagi rezeki. Boleh juga. Dan saya kata, tapi Allah suka kita rendah diri. Wahai ya Razzaq, wahai pemberi rezeki, aku fakir kepadamu, aku perlukan engkau. Tapi kalau kita pandai dalam bahasa Arab, pandai ayat-ayat yang doa Quran, pandai ayat hadis-hadis yang maksud, kita baca, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, kata Musa. Wahai Tuhanku, aku ini daripada apa saja kebaikan yang kau turunkan padaku fakir. Aku perlukannya. Minta merintih kat dia. Dia penyayang, dia dengar suara kita, dia sayang kat kita. Confirm dia bagi, dia janji. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa, dia nak terima doa. Dia janji nak terima doa kita. Habis tu tak tengok pun dia terima. Dia menerima dengan berbagai-bagai cara. Sebab tu sebahagian orang yang berdoa, macam saya kata, dia telah melupai sebahagian daripada doa dia. Dia dah tak ingat Allah mustajab doa dia. Dulu dia ada satu kesusahan, dia lalui kesusahan itu. Kemudian apabila kesusahan itu dah habis, dia mungkin harap hari ini dia doa, besok masalah dia tu tukar jadi macam yang dia mau. Allah bukan melakukan seperti mana yang andaian kita semata-mata, tapi kita telah selamat dalam banyak isu kehidupan ini dengan doa kita yang sebahagiannya kita lupa. Karena Allah lah yang menyelamatkan kita, kita berada di sini pada waktu ini. Kalaupun kita doa-doa, katakanlah andai kita tak nampak pun doa kita dalam hidup ni, tetap dia tak hampakan kita apabila kita berjumpa dengan dia pada hari akhirat kelak. Sebab tu doa. Semua jangan bangkit semayang malam, subuh tak mai. Pasal apa? Tahajud banyak sangat. Yang tu tak kena. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia tengok ada satu orang tak mai semayang subuh. Dia tengok tak mai semayang subuh mana? Isteri dia kata, Allah, dia semayang tahajud banyak sangat sampai lena, tak boleh pergi subuh. Kata Umar, la an ashhada salat as-subhi fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma al-lailah. Kalau aku hadir, untuk aku hadir semayang subuh berjemaah, lebih aku suka daripada semayang malam sepanjangnya. Jangan, tapi kalau boleh semayang malam kemudian mari salat subuh, yang terbaik. Salaf hebat, tapi saya cerita orang yang dhaif macam kita lah semua. Kita ambil masa, mungkin awal ni kita bangun setengah jam sebelum subuh kita solat. Besok kita tambah lagi 45 minit, lepas tu sejam sebelum subuh kita solat. Lepas tu habis solat, kalau kita nak sunnah sikit, kita tak kepala sikit, kalau tak, kemudian kita bersiap, kita pergi ke masjid. Tadi solat pagi tadi, pukul 5 pagi, pukul 4:30 pagi,
kita dah minta segala hajat kita pada Allah. Waktu ashar, wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka beristighfar. Istighfar. Astagfirullah. Minta ampun. Minta ampun betul-betul, bukan duk kira 100 lagi, bukan. Setengah orang dia bukan dia minta ampun, dia nak kira cukup ke tak. Dia duk tengok buah dia. Bukan. Minta ampun. Kerana pada minta ampun kepada Allah itu, Allah suruh. Boleh saja sekali astagfirullah, tapi Allah suruh kita membanyakkan istighfar. Nabi suruh kita banyakkan istighfar. Waktu sahur beristighfar, maksudnya bukan sekali istighfar, dalam sujud istighfar, dalam solat istighfar, lepas solat istighfar. Istighfar, macam mana saya sebut selalu, akan memberikan keajaiban kesan dalam hidup. Lapang dada, Allah buka jalan yang dia tak sangka. Dia akan memperolehi apa yang dia tak sangka, dan Allah akan memudahkan kepadanya apa yang dia tak duga. Sebab itu maka hadis-hadis yang seperti ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita dapat manfaat. Walahu an Jabir, panjang sikit sebut. Daripada Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya'a bi adzanin wahid wa iqamatain. Daripada Jabir bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam atal Muzdalifah, Nabi mendatangi Muzdalifah. Muzdalifah ni kita tahulah, dia sebut Muzdalifah ni kerana dia kerana dia izdilaf, kerana dia di dekat dengan apa? Dekat dengan Arafah. Daripada Arafah pergi ke Muzdalifah. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atal al-Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya'. Nabi semayang maghrib dan isya' bi adzanin wahid wa iqamatain, dengan satu azan dan dua iqamah. Dengan satu azan dan dua iqamah, yakni Nabi jamaah. Yakni Nabi, bila Nabi jamak, di dalam riwayat ni menunjukkan Nabi azan sekali, iqamat dua kali. Cuma sebelum saya nak bahas ni, dia ada riwayat yang ni, walahu ani ibn Umar jama'an Nabi bainal maghrib wal isya' bi iqamatin wahidah. Daripada Ibnu Umar, Nabi menjamakkan maghrib dan isya' dengan iqamah satu saja. Oh, jadi riwayat ni jadi masalah. Yang tadi dia kata berapa iqamat? 2 iqamat. Yang ni dia kata Nabi berapa? 1 iqamat. Tadi 1 azan, 2 iqamat. Itu riwayat Muslim. Yang ni dia kata Nabi sembahyang maghrib dengan isya' 2 iqamat. Jadi artinya mungkin kalau nak andai lah, dia iqamat masa mula maghrib, lepas bagi salam sembahyang maghrib, dia bangun terus sembahyang isya' tanpa iqamah. Kalau azan dan 2 iqamah, maksud dia azan dahulu, kemudian untuk sembahyang maghrib dia iqamah, habis bagi salam sembahyang maghrib, dia bangun, kemudian dia iqamah. Jadi 1 azan, 2 iqamah. Yang ni dia kata 1 iqamah. Macam mana nak buat hal ni? Ulama-ulama hadis kebanyakannya tidak mengambil hadis Ibnu Umar. Pasal apa tak ambil hadis ni? Dia kata hadis ni, dia panggil bab ni, dia panggil iddirab. Iddirab ni bercanggah-canggahan. Kenapa? Kadang-kadang ada hadis yang dari segi change of narrators, dari segi change of transmitters ataupun change of narration itu, dari segi sanad dia itu, dia okey. Tapi dia punya teks dia contradict. Bila dia contradict dengan riwayat yang sama tara dengannya dan tak boleh diselesaikan
Kalau boleh selesai, kita taufiqkan. Taufiq ni maksud kita harmonikan riwayat tu. Ni dalam usul fiqh. Kalau ada riwayat yang bertentangan, hadis ni kata macam ni, hadis ni kata macam ni, contradict. Macam mana kita nak buat? Ahli hadis atau ulama usul akan tengok. Mungkin Nabi cakap benda ni untuk kumpulan yang lain, yang ni untuk kumpulan yang latarnya berbeza. Dia panggil addressee tu, orang yang Nabi tuju. Dia panggil mukhatab, orang yang padanya ditujukan ucapan. Nabi address kepada siapa? Okey, mungkin kadang-kadang suasana tu, maksud pada Nabi sebut benda ni pada musim tertentu, ini pada musim tertentu. Jadi musim tu, mungkin latar musim tu tak diriwayatkan, dia hanya riwayatkan teks ucapan. So kadang-kadang kita tak faham. Ahli ilmu, ulama, mereka terpaksa tengok dari segi tarikh. Macam mana nak tengok tarikh? Bukan dia riwayat hari pada hari bulan sekian-sekian Nabi kata sekian-sekian. Dia tak kata macam tu. Mereka kena tengok apa dia kaitan nak cari tarikh. Kadang-kadang mereka tengok peristiwa apa, jadi peristiwa dapat tahu tarikh. Kadang-kadang mereka tengok siapa sahabat tu, kerana ada sahabat yang dia masuk Islam lewat umpamanya. Jadi kita tahu mesti kalau hadis ni membabitkan dia mesti pada tahun-tahun yang lewat. Ni banyak cara. Kadang-kadang mereka tengok mungkin yang ni masa perintah awal, kemudian Nabi telah batalkan perintah awal dengan perintah kemudian, nasikh dan mansukh, disebabkan kerana keadaan berubah, hukum yang lama telah dihapuskan. Tapi apabila satu keadaan di mana tak boleh nak cari semua ni, banyak-banyak cara ni, kok mana pun tak boleh nak harmonikan dia, riwayat-riwayat itu, maka apabila gagal untuk reconcile pecanggahan itu, maka dia ketika itu apa dia nak buat? Dia panggil idza tadarrabat tasaqatat. Apabila ada bercanggah-canggah ni, gugur semua. Macamnya contohnya dalam riwayat Ibnu Umar ni, dia kata 2 solat 1 iqamah. Ibnu Umar di dalam riwayat Muslim ni 1 iqamah. Dalam riwayat Bukhari dia kata wa kullu wahidin minhuma bi iqamah. Dengan setiap riwayat dia, dengan setiap solat tu ada 1 iqamah. Jadi 2 iqamah lah. Ibnu Umar juga. Bukan Ibnu Umar tu yang salah, tentu bukan Ibnu Umar, mesti salah seorang murid Ibnu Umar dah keliru. Kadang-kadang rawi dia tak tipu, tapi dia keliru. Apapun, banyak sebab boleh berlaku. Apabila dia bercanggah, kita gugur. Ulama-ulama hadis mereka cenderung untuk mengambil riwayat Jabir, kerana Jabir ni terkenal di dalam masalah haji. Jabir, sebab tu hadis Jabir detail tentang haji. Di kalangan ulama seperti Al-Albani ada menghimpunkan riwayat Jabir saja tentang haji, macam mana haji Nabi SAW. Jadi Jabir kata 1 azan 2 iqamah bagi solat maghrib dan isya. Faham maksud saya? Maka para ulama berbeza pendapat dalam hal ini disebabkan hadis tadi. Ada yang nak tengok hadis Jabir, ada yang nak tengok juga hadis Ibnu Umar. Ini sebab-sebab khilaf. Maka di kalangan mereka, seperti dalam mazhab Abu Hanifah, ada yang menyatakan dia semayang dengan 1 azan dan iqamah juga 1. Ada yang menyatakan dia semayang seperti pendapat Sufyan Ats-Tsauri, siapa yang tahu dia Ahkam sebut, dia semayang dengan kedua-dua solat itu dia solat dengan iqamah yang 1 tanpa azan. Sampai ada pendapat begitu. Ada di kalangan pendapat dalam mazhab Malik, dia kata semayang dengan 2 azan 2 iqamah. Bagi maghrib 1 iqamah, bagi maghrib 1 azan 1 iqamah, bagi isya 1 azan 1 iqamah. Ada yang menyatakan bahawasanya seperti mana dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, 1 azan 2 iqamah. Kemudian bincang para ulama,
Kalau dia sampai ke Muzdalifah pada waktu maghrib, Isya belum masuk, adakah dia nak semayang maghrib dulu kemudian tunggu Isya? Pasal masa ada? Di kalangan ulama ada yang berpendapat demikian. Kalau dia sampai pada waktu Isya, lepas daripada Arafah pergi sampai waktu Isya, tak apalah, maghrib dan Isya. Kalau sampai awal, pendapat yang dipilih, dan pendapat ini juga dipilih oleh banyak para ulama, iaitu mana-mana waktu yang dia sampai, maghrib ataupun Isya, dia semayang maghrib, dia semayang Isya secara jamak. Kalau waktu Isya pun maghrib dan Isya. Cuma nak perbincangan, kalau kita sampai waktu maghrib, kata-kata sampai waktu Isya, kita nak jamak, Isya dulu ke maghrib dulu? Di kalangan para ulama ada yang berpendapat, dia kata dahulukan tuan waktu tu, tuan waktu Isya dulu. Wallahu ta'ala alam. Jika kita lihat kepada ikutan solat tu datang mengikut-ikutan ya. Dia datang maghrib dulu baru dia datang Isya. Maka kalau tanya kita dalam hal ini, kita memilih pendapat yang disebut oleh para ulama, maghrib dahulu barulah Isya. Kalau mari waktu semayang zuhur, asar, pada waktu kita nak jamak antara zuhur dengan asar dulu ke zuhur? Zuhur dulu. Melainkan dalam satu keadaan di mana kita tak ada pilihan, kita mai imam telah semayang Isya, kita dah tak ada dah, kemudian kita solat dah lepas pada itu maghrib. Tapi yang afdal, hendaklah sewajarnya ialah kita mendahulu. Kalau boleh kita maghrib dulu, kita maghribkan dulu supaya kita solat mengikut urutan. Walaupun saya sebut tadi ada qaul di dalam mazhab yang lain lah, hal tu Allah. Azan dulu sekejap.
Ada soalan ni? Tak ada satu ni. Ada lagi? Memandang remeh tentang hukum sewenang-wenangnya mengambil daging korban orang pun penjelasan. Ini kita bab ni kita dah sebut banyak kali semasa musim korban dahulu. Setengah orang bukan dia tak tahu benda tu memang tak boleh, tapi oleh kerana dia biasa ambil, dia nak justify untuk diri dia. Dia nak bagi orang kata dia betul walaupun dia tahu salah, ambil harta benda orang. Bukan saja daging korban lah, apa saja. Kita ni kalau boleh wajib lah kita ni buat yang Tuhan kata, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makan di atas muka bumi ni yang halal lagi yang baik. Sebab tu kadang-kadang Nabi terima belaka. Saya dah sebut, apa-apa pun kita mungkin tak sampai kepada nak cek lebih daripada apa yang antara transaksi pertama kepada antara kita dan sumber harta yang datang pada kita. Kita pun tak disuruh semok lebih daripada itu. Yang dikatakan halal ni apabila zahirnya halal Nabi makan yang halal. Takun mustajab ad-da'wah. Nabi kita makan yang halal, mustajab doa kita. Nabi Yahudi bagi Nabi makan, Nabi terima. Yahudi di Khaybar yang racun Nabi tu, kambing tu, Nabi makan. Ada sahabat yang mati kena racun, wanita Yahudi itu. Ada raja-raja yang bagi hadiah kepada Nabi, termasuk Maryah Al-Qibtiyah. Nabi terima sebab status benda tu macam saya sebut, statusnya ialah pemberian. Kita taklah disuruh untuk tanya kau ambil daripada mana benda ni. Kita tak disuruh tanya. Kalau satu orang tu dia beri pada kita atas nama status yang sah, macam saya selalu sebutlah, isteri suami beri duit kepada dia, balik-balik suami dia bagi duit kat dia, nah duit belanja ikan hari ni RM100 ataupun RM50. Dia terima duit apa tu? Duit nafkah. Wajib ke atas suami untuk memberikan nafkah kepada isteri dan juga kepada anak-anak. Kalaulah suami tu pi ambil daripada sumber yang haram siapa? Suami ya. Taklah haram anak, pasal anak terima nafkah. Taklah seperti mana yang diandaikan bapa dia ambil duit haram, anak dia jadi semua jahat. Maha suci Tuhan daripada menghukum anak-anak yang tak bersalah di atas dosa bapa, mana sedangkan anak-anak tu memang memerlukan nafkah dan dia ambil atas status nafkah. Nabi SAW tidak boleh menerima sedekah. Nabi tak boleh terima sedekah, tapi baginda menerima hadiah. Ada bekas hamba Aisyah namanya Barirah. Orang bagi daging sedekah pada dia. Dia hadiah daging tu kepada Nabi, bagi pada Aisyah, bagi Nabi. Nabi tengok dalam rumah dia ada daging. Orang kata, ya Rasulullah, itu daripada Barirah, orang sedekah kat Barirah. Nabi tak ada makan sedekah.
Nabi kata, huwa laha sadaqah walanan hadiah. Daging tu masa bagi kat Barirah tu memang sedekah, tapi Barirah bagi kat kita atas dasar hadiah. Maka Nabi makan. Maksudnya status yang sebelum tu orang tu yang bertanggungjawab. Kalau tidak, kita tak boleh buka kedai makan, kita tak boleh buka kedai pun. Setiap orang nak main beli barang kat kita, nah cik, nak beli gula 2 kati, nak beli tepung 2 kati ataupun tepung 2 kilo, beras 5 kilo, gaya nak bayar, nak tanya duit nak bayar ni duit halal ke duit haram? Tak boleh buka kedai kita. Kalau cik pakai duit yang tak halal, cik pergi cari duit lain bayar kat saya tak mau. Tak boleh buka kedai. Duit tu mungkin sampai kepada dia dengan cara yang haram, haram tu dia, tapi duit tu sampai kepada kita dengan cara yang halal, kerana duit tu duit bayar, duit beras. Ni dulu saya nak faham supaya kita jangan jelas masalah ni. Termasuklah macam cerita daging korban ni, siapa yang ambil dengan cara yang haram, haram lah, pasal dia tak minta izin, haram. Cuma kalau orang bagi kepada satu orang tu daging korban, bagi satu orang miskin daging korban, ada 10 kati daging korban rumah dia, dia masak pergi sekolah, dia jual daging korban tu, tak apa. Sebab daging korban tu hak tuan tu je tak boleh jual, sampai kepada dia adalah hak dia. Macam tu juga kadang-kadang dalam pengurusan zakat, kita hadapi masalah orang bersoal juga, Maib suka siapa, kita bagi zakat kepada satu tempat institusi, sekolah umpamanya, tempat yang dia entitled untuk dapat zakat, memenuhi syarat untuk dapat zakat, dia dapat zakat. Lepas pada tu daripada kita kepada dia zakat, kemudian dah zakat yang dia dapat tu dia gunakan untuk apa, itu kita tak boleh nak buat apa, pasal hanya daripada kita pada dia lah, kita tak boleh nak kawal pula duit dia. Melainkan kalau kita tengok dia tak layak, di DUN semalam ada yang YB cadangkan, yang mana minum ketum jangan bagi zakat. Saya hari itu kata yang bukan ketum, rokok, ketum apatah lagi kan. Kalau minum ketum ayak minum untuk nak sihat saja tu tak apalah. Ni bukan ketum tu, dia campur macam-macam. So kita dalam hidup ni macam tu. Ini banyak kali dah saya ulas masalah ni. Kalau orang bayar pada kita hutang, orang hutang kita 10,000 hutang tak bayar, bertahun telefon tak bayar, main satu hari pam dia bayar kat kita 10,000, ambil balik hutang. Dia kata ada duit hang dah ni, Allah kata baru je kena ekor. Boleh tak ambil duit tu? Duit ekor tu? Bukan duit ekor, duit tu duit hutang. Duit ekor mana? Daripada syarikat ekor tu kepada dia, yang tu duit ekor. Saya duk sebut ni berulang supaya kadang-kadang ramai orang dia suka. Kalau sebab itu Nabi terima orang bagi hadiah, dia terima, orang jamu makan dia terima, dia tak tanya. Dan kita ni kadang-kadang ada sebahagian pakar motivasi lah, nama pakar saya tak tahu pakar kata, tapi dia pergi kepada benda yang lebih susah pada tu. Jadi kita nak kena tahu asal usul tu. Kerana tahu asal usul itulah yang dulu ada kumpulan yang pi buang TV dalam sungai, haramkan kerja dengan kerajaan, kerana duit kerajaan itu ada dalamnya duit judi, ada je cukai. Itu kepada kerajaan, kepada kita duit gaji dia sebagai cikgu, dia tak ada kena mengena yang sebelum tu. Kalau tidak, kau tak boleh beli, jual beli apa pun kau tak boleh. Kau nak kena tanya sebelum tu duit tu main mana.
Dia jangan terlebih, orang tahu, jangan hulu. Agama benarkan kerana yang haram itu nilai dia, bukan kertas duit tu. Itu yang saya selalu buat contoh tu. Satu orang pergi ke apa, pasar raya. Orang depan dia beli arak, katakanlah RM50, bayar kat kaunter tu. Mari dia beli makanan halal RM50, dia bayar RM100. Kawan tu ambil duit RM50 hak bayar arak tu, bagi balik ke dia. Dia kata, cik, saya tak mau yang ni duit arak, ambil hak duit sebelah tu, hak 50 tu. Betul ya? Duit arak ke duit baki duit dia? Terang-terang tadi bayar duit arak tu. Tak, tadi daripada dia tu kepada kaunter tu duit arak. Daripada duit yang sama mari kepada dia duit baki RM50 tadi. Jangan bagi keliru masalah ni. Kalau tidak, kita jadi terlajak. Saya bukan, tapi kita disuruh jaga ambil yang halal. Yang halal, status yang mai kepada kita tu yang kita nak kena jelas. Dia mai atas apa? Jangan kita kecoh orang, jangan kita tipu orang, jangan kita mai atas orang keliru. Kalau mai duit, nak bayar duit umrah pun, kalau keliru tipu, harta di Mekah tetap haram. Walaupun bubuh nama duit, kadang-kadang sebahagian orang yang buat umrahan bayar 7,000, 8,000 hanya 100 meter daripada masjid. Bayarlah makcik ni, pipi sana 500 meter. Makcik kata, macam mana ustaz janji makcik sakit kaki? Kita bila jadi tetamu Ar-Rahman ni, makcik dia Tuhan, dia uji. Tu dia punya pandai. Akal dia. Uji kena kat dia lah. Dia sapu duit kau tu. Ini adalah perbuatan yang haram, sekalipun atas nama pergi ibadat. Kerana menipu di dalam jual beli. Dan banyak dibuat oleh lebay-lebay juga. Duk pergi umrah tu, tipu orang. Kalau awak janji seperti itu, hendaklah seperti itu awak tunaikan. Kalau kata saya sebenarnya memang janji 100 tak dapat, harap ni janji hotel ni patut bagi kat saya hotel jauh, minta maaf macam bagi balik dengan kadar harga 500 meter berapa, misil lah seumpamanya. Tidak tipu. Dan ramai kita yang kena. Bila kita bila main sini jangan komplain. Lagi Nabi, orang boleh tanya Nabi, ya Rasulullah, sekian-sekian, adakah ini pilihan tempat ini Allah yang wahyukan ataupun ini pendapat? Dia mahabak jangan komplain, dah dia tipu kita. Makcik tu pun kata tak, makcik pun tak komplain lah, dah buat ibadat ni, komplain sekali tak dapat pahala pula. Makcik tu yang tak dapat pahala, tang ustaz nak tipu tu duk dapat pahala situ lah. Takkan agama macam tu. Saya cukup tak puas hati bila dengar cerita-cerita macam tu. Pasal awak guna agama, guna agama Tuhan untuk awak tipu orang. Ni pengusaha, ni umrah tak ada lah. Baik-baik lah, ramai lah. Dia cerita bagus semua. Macam ni, cerita. Lepas tu sampai sana tak seperti ni. Satu bilik 2 orang. Pipi sana satu bilik 4 orang. Kalau kita tahu 4 orang, mungkin kita ambil package lain yang bayar jauh lebih murah. Lepas tu dia pun pandai sebenarnya 4 orang ni bukan apa, Allah nak uji kita, bagi kita ukhuwah ramai sikit. Dia punya mangkak tu. Orang agama ni kalau boleh tak menega, nega boleh lah, bukan kata salah.
Tapi kalau nak menega bagi betul. Jadi masalah ada satu hamba Allah, kita punya catering kita seorang cerita saya boleh ni lah, semua ceramah tentang haram tak bayar hutang orang. Dia yang dengan catering tu beratus ribu dia tak bayar, berpuluh ribu dia tak bayar, berpuluh ribu tak bayar. Jenuh catering tu duk cari dia. Tapi oleh kerana tugasan dia ceramah tentang bayar hutang, dia ceramah tentang bayar hutang. Tapi dia lah mau pergi bayar dulu. Bukanlah kata apa, tak apalah. Kalau tak mampu, abang tu saya tak mampu lagi, bayar sikit-sikit ke apa. Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.